Hai, nama saya Funisi Jenny Ana Ijin, memegang Kametrik BS 19110494. Hari ini saya ingin membentangkan proposal kreatif saya yang bergenrekan novel. Untuk pengenalan, novel merupakan sebuah totaliti dan suatu keutuhan yang artistik. Sebagai sebuah totaliti, novel memiliki bahagian-bahagian unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Unsur-unsur pembangunan sebuah novel yang secara garis besar dibagi menjadi dua, iaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Tema kepada novel tulisan Tadir yang pengkaji hasilkan ini ialah berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Novel ini mengisahkan hubungan kekeluargaan yang retak antara 5 orang adik-beradik yang kehilangan tanggungjawab diri akibat kerakusan terhadap harta dan darjat. Kajian ini dilakukan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat, terutamanya golongan muda, agar lebih bijak berfikir dalam melakukan sesuatu perkara. Hal ini supaya hubungan kekeluargaan dapat dijaga dan dipelihara dari sebarang masalah. Karya kreatif yang penulis pilih ini bertanggungjawab dalam menyampaikan pengiyaran dan nilai bagi memupuk tingkah laku yang baik terhadap masyarakat, terutama sekali di kalangan generasi muda. Untuk sinopsis novel yang bertajuk Tulisan Tadir ini adalah mengisahkan hubungan kekeluargaan yang retak antara 5 orang adik-beradik yang kehilangan tanggungjawab diri akibat kerakusan terhadap harta dan darjat. Laila merupakan anak sulung dalam keluarga yang memiliki kekuatan jiwa dalam membesarkan adik-adiknya bersama ibunya setelah kematian ayah mereka sewaktu dia masih darjat 6. Hampir 5 tahun adik-adiknya tidak pulang ke rumah dan tanpa kabar berita meskipun ibu mereka mengharapkan mereka pulang. Kedatangan 3 orang adik lelakinya menjadikan suasana rumah agar mereka bertukar hening dan penuh kejutan sehingga berlakunya kejadian yang menimpa Laila. Mereka datang hanya untuk menagih harta pusaka peninggalan ayah mereka. Limpahan darah di kepala Laila semakin teruk akibat terhentak di bujur tangga ketika keganasan berlaku, berebutkan harta dan dia dibawa ke hospital. Laila meninggal dunia akibat pendarahan teruk di kepala. Keinsafan dan kesedaran dalam diri adik lelakinya semakin terselah. Untuk maklumat utama, ianya mengetahui peranan-peranan tertentu yang ditalipkan kepada setiap ahli sesebuah keluarga bagi mengekalkan kestabilan hubungan kekeluargaan. Selain itu, kes-kes perebutan harta selalunya menjadi punca pada keruntuhan institusi kekeluargaan yang semakin meluas dalam kalangan masyarakat. Di atas kesedaran itu, pengkaji merasakan bahawa pengkajian secara menyeluruh haruslah dilakukan bagi tujuan melihat kaedah terbaik untuk memberi kesedaran kepada masyarakat agar memelihara tingkah laku dan sikap tanggungjawab yang tinggi terhadap keharmonian sesebuah keluarga. Untuk objektif kajian itu terdapat 5. Yang pertama ialah mengetahui aspek penting dalam kewujudan institusi sesebuah keluarga, menyelesaikan peranan-peranan tertentu yang ditalipkan kepada setiap ahli sebuah keluarga, mengenal pasti tekanan dalam keluarga memberi kesan ke arah keruntuhan institusi kekeluargaan, mengenal pasti konflik dalam keluarga yang menyumbang kepada keruntuhan institusi kekeluargaan, dan mengetahui kepentingan tanggungjawab dalam diri anak-anak terhadap institusi kekeluargaan. Untuk soal kajian iaitu yang terdapat 5. Yang pertama adalah apakah aspek penting dalam mewujudkan institusi sesebuah keluarga? Apakah peranan-peranan tertentu yang ditalipkan kepada setiap ahli keluarga? Bagaimanakah tekanan dalam keluarga memberi kesan ke arah keruntuhan institusi kekeluargaan? Sejauh manakah konflik dalam keluarga menyumbang kepada keruntuhan institusi kekeluargaan, dan mengapa tanggungjawab penting dalam diri anak-anak terhadap institusi kekeluargaan? Untuk tajuk novel ini yang dipilih adalah Tulisan Takdir, yang bermaksud sebuah takdir yang tertulis dalam hidup Laila, di mana dia reda melalui segala cabaran dan masalah yang tidak putus-putus menimpanya. Tema dalam novel ini ialah tentang kekeluargaan, di mana ianya mendalami isu-isu perebutan harta dan keruntuhan hubungan dalam institusi kekeluargaan. Nilai pengajaran dalam novel ini ialah sentiasa bijak berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara. Harta dan darjat tidak akan kekal sampai bila-bila.
Tidak lupa akan asal-usul diri. Sifat tamak dan angkuh haruslah dielakkan dalam diri. Dan sentiasa ingat akan tanggungjawab sebagai seorang anak. Bagi sorotan literatur pula diambil daripada koleksi artikel jurnal, filem dan novel. Antaranya adalah dalam artikel kajian yang dilakukan oleh Nurul Naimah Rus dan Muhammad Yusri Mustafa 2018 ialah mengenal pasti tekanan dalam keluarga. Tekanan keluarga merujuk kepada ketidakseimbangan di antara tuntutan dan kemampuan keluarga untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dan yang kedua adalah kajian yang dilakukan oleh Zaitun Mustafa dan Muhammad Roslan Muhammad Nur 2019 adalah berkaitan tentang keluarga yang sejahtera akan menyumbang ke arah kewujudan masyarakat dan negara yang makmur. Berdasarkan pemikiran Ibn Sina, didapati bahawa beliau memberi penekanan terhadap pengurusan kewangan, kepimpinan, suami sebagai ketua keluarga dan pendidikan yang teratur untuk anak-anak dalam usaha memelihara kesejahteraan sebuah keluarga. Dan untuk koleksi filem pula diambil daripada kajian Salasiah, Hanim Hamzah, Izzah, Nur Aida, Zul Zafar dan Rosmawati Muhammad Rasid 2014 terhadap filem Anakku Sazali. Filem ini menggambarkan nilai-nilai negatif dalam keluarga masyarakat Melayu seperti suka mengumpat, rasa dengki, memfitnah, membunuh, mencela dan seumpamanya. Dan yang kedua adalah kajian Anissa Ramayani 2020 yang mengkaji penelitian terhadap judul analisis resepsi konflik keluarga pada filem Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini yang mengangkat permasalahan keluarga yang disebabkan adanya konflik dalam keluarga, konflik keluarga yang terdampak pada anak, dan produksi filem Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini yang terinspirasi dari permasalahan nyata kehidupan remaja. Untuk novel pula, iaitu kajian yang dilakukan oleh Firdia Marta Surodo 2019 berkaitan dengan novel Eliana, menarik untuk diteliti kerana menceritakan peranan ayah dan ibu dalam mendidik anak-anaknya hingga menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik. Untuk storyboard pula, iaitu bagi permulaan, Laila tamat belajar di tingkatan 4 dan tidak bersekolah lagi. Dia mula bekerja di sebuah kilang bagi membantu meringankan beban ibu mereka. Ibunya terpaksa merelakan kerana dia berkeras untuk bekerja mendapatkan duit bagi pembelajaran adik-adiknya. Untuk klimaks, kematian Laila telah mengubah segala hidup adik-adik lelakinya. Farid kehilangan pekerjaannya serta hilang pendapatan. Ahli keluarga Aiman berpecah belah disebabkan harta. Keadaan tersebut menyebabkan perkahwinannya retak dan hancur dengan diakhiri penceraian. Seterusnya, Haika pula baru saja putus tunang dan menghilangkan diri. Usaha Mira mencari jejak abangnya Haikar bagaikan sia-sia. Namun usahanya untuk menemukan abangnya tidak pernah putus. Pencarian abangnya Haika telah menemukan titik penghujung apabila mengetahui abangnya itu dalam keadaan orang yang gila dan gangguan mental. Bagi peleraian pula ialah mereka jauh berubah ke arah yang baik dan mendekatkan diri dengan agama. Farid dan Aiman mulai bekerja di kampung untuk menyara keluarganya. Apatah lagi adik mereka Mira yang masih menuntut pelajaran di institusi pengajian yang memerlukan uang banyak untuk pembelanjaan. Kini adik mereka Mira dapat menyambung balik pelajarannya yang sekian lama tertunda. Dia tidak pernah melupakan kakaknya dan sentiasa mendoakannya. Ketika pulang cuti semester, pusara kakaknya diziarahi seperti janjinya sebelum itu. Untuk contoh konflik dalam novel ini adalah yang pertama, tuntutan geran tanah akibat masalah kewangan yang dihadapi. Contohnya, kepulangan mereka hanya untuk satu tujuan saja. Mereka menuntut geran tanah milik ayah mereka akibat masalah kewangan yang dihadapi mereka hidup di bandar. Konflik yang kedua adalah kepala Laila terhentak di bucu tangga akibat ketegangan emosi yang tidak terkawal. Contohnya, disebabkan emosi yang tidak terkawal telah mencederakan Laila sehingga dikejarkan ke hospital. Kepala Laila terhentak kuat di bucu tangga sehingga meluarkan banyak darah. Dan konflik yang ketiga adalah 3 orang adik lelakinya lari dari masalah. Contohnya,
Mereka berasa takut dan kesal lalu mengangkat kaki masuk ke kereta masing-masing. Mereka meninggalkan Laila dan Mira begitu saja tanpa membantu menghantar ke hospital. Konflik yang keempat adalah kehilangan Haikal membawa diri selepas putus tunang, iaitu usaha Mira mencari jejak abangnya Haikal bagaikan sia-sia. Dan konflik yang kelima adalah masalah kewangan, di mana Mira berhenti belajar sementara kerana masalah kewangan dan ingin menjaga ibunya yang sakit bersama kakaknya Laila. Bagi penyelesaian konflik pula ialah yang pertama, konflik bagi rebutan harta. Penyelesaiannya adalah harta pusaka ayah mereka menjadi milik mereka semua tanpa berlakunya pertelingkahan dan tuntutan yang merosakkan hubungan. Dan yang kedua, bagi penyelesaian konflik kecederasan akibat kedekan emosi adalah dapat dikawal apabila Laila yang cedera dihantar ke hospital. Dan yang konflik yang ketiga adalah dari masalah, iaitu 3 orang adik lelaki Laila telah izab dan berubah ke arah yang lebih baik serta mendekatkan diri dengan agama. Dan penyelesaian konflik bagi yang keempat adalah kehilangan Haikal, iaitu pencarian Haikal telah menemukan titik penghujungnya apabila mendapatkan dia dalam keadaan tidak terurus dan tidak kenal orang. Dan penyelesaian konflik kelima iaitu masalah kewangan. Farid dan Aiman mulai bekerja di kampung untuk menyara keluarganya dan menampung pembelajaran adiknya yang masih tertunda dalam menuntut pengajian. Untuk watak dan perwatakan adalah bagi watak utama terbagi kepada dua, iaitu watak protagonis dan watak antagonis. Watak protagonis ialah dibawa oleh Laila yang merupakan seorang yang cantik, bersabar, bertanggungjawab, penyayang, menghormati orang tua dan berumur 35 tahun. Dan untuk watak antagonis dibawa oleh Seamus, Raphael dan Leonardo, di mana mereka mementingkan diri, tamak akan harta dan lupa diri. Dan watak tambahan pula ialah dibawa oleh Puan Sabrina dan Lily. Puan Sabrina adalah seorang yang penyabar, penyayang, bertanggungjawab dan berumur lingkungan 60 tahun, manakala Lily yang merupakan adik bungsu kepada Laila yang merupakan seorang yang pandai, penyayang, menghormati orang tua dan bertanggungjawab. Bagi tema pula dalam novel tulisan tadi ini adalah tentang kekeluargaan yang melibatkan isu semasa yang pernah dihadapi oleh masyarakat sekarang. Isu-isu yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan isu kekeluargaan, masalah sosial, penyakit dan sebagainya. Dan untuk latar pula, keterangan atau gambaran persekitaran yang berkaitan atau yang meliputi perihal tentang masa, tempat, masyarakat atau suasana yang terjadinya sesuatu peristiwa dalam karya. Terdapat 3 jenis latar, iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat yang terdapat dalam novel tulisan Tadir yang pengarang hasilkan. Untuk pengakhiran pula, tragedi perebutan harta telah berakhir antara 5 orang adik-beradik tersebut. Laila yang merupakan watak utama telah meninggal dunia akibat pendarahan otak yang teruk. Dan seterusnya adalah kesedaran dan keinsafan dalam diri adik lelaki Laila semakin terselah. Sekian daripada saya, terima kasih.